mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami orang yang ahli di dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrullah fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah dua kepada kami, tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat, mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah siapa dua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga-keluarga kami serta kaum muslimin muslimat sekalian. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahkan hikmah, sudah pasti dia akan mendapat anugerah yang banyak daripada Allah. Dan Kau masukkanlah kami ini ya Allah di kalangan hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia-Nya dapat kita bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Masjid Zaid Harita, mula daripada muslimnya, imam-imam dan seterusnya, ahli atau pastor masjid ini, dan muslimin muslimah yang hadir yang dianugerahkan Allah SWT, iaitu dapat bersama dalam majlis ini dan juga dapat menunaikan solat fardu Jumaat, di mana tidak semua orang dikurniakan Allah peluang ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, kami akan kurniakan kepada kamu lebih daripada apa yang ada ini. Dan kalau kamu kufur ingkar, ingatlah azabku amatlah berat kepada orang yang kufur ingkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita ataupun saya dijemput untuk membawa satu tazkirah bertajuk ujian, ataupun kita ni pilih ayat-ayat yang berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran yang sempat saya tengok, ada beberapa tempat yang membicarakan tentang ujian. Antaranya dalam surah Al-Ankabut ayat awal. Surah Al-Ankabut ayat awal, 6 ayat yang pertama, yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita iman, Islam dan ihsan, dan untuk menentukan kita ni benar-benar boleh diterima iman kita, Allah uji kita. Dan satu lagi saya dapat daripada surah Taghabun, ayat 7 sampai ayat 13. Antara perkara yang disebut oleh Allah ialah ma asabaka min musibatin fa bi'idznillah. Tidak akan menimpa kepada kamu mana-mana ujian kecuali dengan izin Allah. Allah tak buat, tidak berlaku apa-apa kecuali Allah tak berlaku. Nah, wa may yu'min bil
billah yahdi qalbah. Ini saya nak point mesti. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman betul-betul dengan Allah, Allah tunjuk hati dia jalan benar. Masalah dalam masalah hati ni penting. Kalau keluar ni boleh berlaku, sebab orang boleh nampak, tapi hati nak berlaku tak boleh. Saya nak lakukan hati saya, tak boleh. Mesti dia kena tepat benar hati, dia akan keluar daripada lidah kita, dan lidah kita akan bercakap. Kemudian anggota kita sanggup buat apa saja demi iman kita kepada Allah, demi apa yang dicurahkan daripada hati kita. Oleh sebab itu Allah sebut dalam surah Taha pun ayat 12, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil syarat dah. Fi'il syarat dan jawab syarat. Syaratnya beriman dengan Allah, bau hati juga. Bau hati terbuka. Kalau tolak Allah awal-awal lagi, tolak Allah ni ada 3 kata ulama, ada 4. Qurtubi menyebut dalam tafsirnya mengenai ayat ini ada 4. Pertama, tolak Quran, dikira tolak juga. Yang kedua, tolak Nabi, dikira tolak juga. Yang ketiga, tolak ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan ini ada kaitan dengan Allah, ini fenomena alam, itu pun dikira tolak juga. Yang keempat, yang tolak Islam itu sendiri. Jadi bila tolak perkara ini, la yahdi qalb, hati dia tidak akan mendapat sinaran petunjuk. Itu kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala kena beriman, bahawa yang Allah buat ni sebenarnya nak cari di antara hamba dia siapakah yang bernama Sadiq, yang membenarkan, siapakah yang bernama Kadhib, yang membohongkan. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya memilih surah Al-Ankabut hari ini untuk bincang sama-sama di waktu yang orang kata ada dalam 25 minit ni kan. Surah Al-Ankabut ini berada pada muka surat 396. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahu alazim. Kita ambil satu ayat dulu. Ahasiba, ini soalan. Ahasiba, ni dia panggil tanya, bukan nak tahu. Tanya nak uji. Tanya nak supaya kita ni sedar. Dia bukan nak tanya suruh jawab. Ada soalan tanya kena jawab. Ada soalan tanya dia untuk taubih, nak marah kepada seorang dia tanya juga. Untuk tahdid, untuk nak campak orang yang sombong, dia tanya juga. Gini. Allah menyebut ahasiban nas, awannan nas. Apakah manusia itu menyangka? Nyangka apa? Ayyutraku, bahawa dia diterima. Yutraku ni diterima, ditinggalkan. Ayyakulu, hanya cukup dia berkata, kata dengan lidah, ikrar dengan lidah, amanna, kami telah beriman. Wahum la yuftanun, sedang mereka belum diuji lagi. Kita masuk Islam, kita kata ana amantu billah, kan? Tapi kita tak nak sembahyang, kita tak nak puasa, kita nak buat benda-benda hak Tuhan larang. Tapi lah, dunia ni sekalinya kita hidup main ini. Apakah ini dikira iman? Kata Allah SWT, ahasiban nas, apakah manusia mengira begini? Ayat ini diturun kepada satu kumpulan daripada masyarakat Arab pada waktu itu, orang Quraisy, yang semasa di Mekah dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila diminta untuk berhijrah, Allahu Akbar. Kita sedang cakap, kita bukan zaman tu, tuan-tuan. Zaman kita muda. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta 3 rumah nak bawa Islam. 3 harta.
dia tak ikut. Tuan-tuan bayangkan suasana kalau berlaku pada kita hari ini. Beriman, tapi minta buat benda ni. Tinggal rumah kerana agama, tinggal harta kerana agama, berkorban untuk jalan Allah kerana agama. Kita tidak diuji sebegini. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat zaman ini. Kalau dapat zaman sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak berdepan? Kita hanya diuji dengan COVID-19, dengan PKP. Kita tidak diuji dengan seperti mana keluarga Bilal bin Rabah, Sumayyah dengan anaknya Yasir dibunuh. Bukan agama. Kan? Jadi ahasiban nas. Kata ulama yang paling ringan untuk mendapat ujian ialah jaga dua perkara. Kita diuji dua perkara ini paling ringan. Jaga perintah Allah, tinggal larangan Allah. Ini ujian yang paling minimum yang kita kena jaga. Kalau ini pun tidak mampu saya dan tuan-tuan, bagaimana ujian yang lebih berat untuk keluar di jalan Allah, berperang di jalan Allah, untuk mati syahid, untuk buat perkara yang besar, untuk tegakkan agama Allah di bumi ini. Memang berat. Paling ringan ialah kita dapat melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kan? Dalam khutbah kita dengar, ittaqullah dan haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu tinggalkan dunia. Saya guna istilah tinggalkan dunia. Mati ya. Kan? Mati ini tinggalkan dunia. Jangan wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu tinggal dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali confirm kamu muslim. Muslim di sini tunduk pada Allah. Tunduk arti kata taat. Taat ini ada dua, iaitu ikut yang diperintah, tinggal yang dilarang. Tuan-tuan, saya satu benda saya fikir masa PKP kan, kita orang kampung. Contoh ada yang orang sini, ada orang kampung. Duk bayar, nak balik kampung tak boleh. Kampung ada, nak balik tak boleh. Kan? Kalau Allah panjangkan suasana ini sampai mati tak jumpa dengan keluarga kita di kampung. Ni kita hidup pun tak jumpa. Bagaimana kalau kita dimatikan, dihalang dengan satu nama, satu tempat yang namanya barzakh. Barzakh. Kalau kita dihalang dengan satu penghalang yang dia tak nampak tapi ada, nama dia barzakh. Kalau kita korek kubur tu, alam lain tak nampak. Korek-korek kubur nak tahu alam kubur macam mana. Sama je lah. Sebab hanya dipisah dengan satu pemisah, nama dia barzakh. Saya selalu sebut, kalau kita pergi ke Kuala, ada air masin, ada air tawar, kan? Kita nak cari di mana penghadap antara air masin dengan air tawar. Tak jumpa. Tak jumpa penghadap. Tapi itulah barzakhun. Itulah barzakhun untuk mudah kita faham. Sebab itu muslimin pada jemaat dirahmati Allah, dengan datangnya ujian Allah ini, ada yang menambahkan semangat kita untuk dekat diri kepada Allah. Ada yang kecewa, ada yang putus asa, ada yang sanggup mati kerana tak puas hati dengan perkara yang berlaku. Tuan-tuan, orang mukmin baik ke buruk ke, tetap dia kembali kepada Allah. Hanya orang yang kufur, derhaka kepada Allah, bila diuji dengan Allah, ya'usun kafur. Dua kalimah yang digunakan oleh Allah dalam Quran, ya'us. Ya'us dia tak puas hati dengan Allah. Allah sendiri dia tak puas hati. Yang kedua, qanut. Dia tak puas hati dengan apa yang berlaku pada diri dia. Ini orang kafir. Dicerita dalam surah Fussilat yang hari ini ataupun semalam. Kalau tuan-tuan ikut tadabbur Masjid Syakiri pada pagi yang saya bawa tu, adalah benda-benda yang jumpa macam ni, kan? Quran ya Allah. Dalam surah Taha pun sebut, berimanlah kamu kepada Allah. Aminu billah wa rasulihi wan nuril ladzi
apa ni? Anzalahu. Berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul serta beriman dengan An-Nur. Dia tak sebut Quran di situ. Beriman dengan Nur. Allah, kita nak live ni pun kena guna nur, cahaya ni. Kalau tak, cahaya tak nampak tak? Tak. Orang tak kenal, orang tak boleh nak nampak apa yang kita bercakap. Oleh sebab itu guna nur. Dalam hidup kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dan beriman dengan Nur, iaitu Quran. Quran ni banyak nama dia. Antara nama dia adalah Nur, antara nama dia adalah Ruh. Quran nama Ruh. Macam mana Quran Ruh? Nah, Quran ni kalau kita tak pakai dia, mati kita. Kalau kita biarkan Quran berpisah dengan kita, mati kita. Hidup tu, orang kafir tak guna Quran pun hidup. Hidup jasad, hati mati. Hidup jasad, hati mati. Kita tak nak kita dipandu oleh benda lain. Kita tak nak bergerak dipandu oleh benda lain. Siapa benda lain? Orang, itu orang suruh. Tak ada panduan hati yang disuluh oleh satu alat nama dia An-Nur, iaitu Quran, kitab Allah. Dan dialah roh yang menghidupkan hati kita. Tadi dalam surah Taghabun sebut, wa may yu'min billah yahdi qalbuh. Yahdi qalbuh. Kalau kita baca Arab, yahdi qalbuh ni paling depan. Paling depan dia fa'il kepada yahdi. Hati dia tunjuk ke jalan yang benar. Kenapa hati boleh tunjuk ke jalan yang benar? Hati itu hidup, boleh pandu orang-orang yang bergerak di bumi ini. Sebab dia beriman dengan Allah. Bermakna beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah. Bermakna beriman dengan kitab Allah, beriman dengan bawa Rasul yang bawa kita, dan beriman dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok tuan-tuan. Kalau kita ada cahaya ni boleh gerak tuan-tuan, boleh gerak. Boleh berjalan. Saya alhamdulillah bukan nak kata, tapi nak kata bersyukur. Mudah-mudahan perkara ini boleh di-share sama. Selama hari ini kita buat Hawami di Masjid Asyagiri, kita Imam Puan Azim, bukan nak jual Masjid Asyagiri, tapi nak cerita benda ni seronok. Apa dia seronok? Bila kita sentiasa dengan cahaya. Di sepanjang musim, saya beritahu sekarang hari ini, hari yang ke-47 apa nama PKP kedua. Lama dah juga, bulan lebih dah kita. Sebab saya buat Hawami. Dalam Quran ni ada 7 surah, nama dia surah Hamim. Bermula dengan surah apa nama Ghafir sampai ke surah Ahqaf. 7 surah ini semua bermula dengan Hamim. Apakah rahsia? Belum saya sampai lagi. Duk korek-korek. Baru 2 surah pun tak ada. Surah Ghafir dah tamat, dan surah Fussilat sekarang ni ayat yang ke-53. Nak habiskan 7 Taghabun ni berapa perjumpaan tiap-tiap pagi saya tak tahu. Siapa tidak nak cerita yang tu? Nak ceritanya, kalau kita sentiasa berjalan dengan nur, kita rasa nikmat, rasa tenang, rasa yakin, rasa Allah itu segala-galanya. Tengok dalam ayat ni, dalam ayat yang kita bicara ini. Ini pun ada. Okey, kita habiskan. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia belum diuji. Ulama mengatakan dalam ayat ini ada 2 benda yang perlu kita fikir. Pertama, an yutraku, yang kedua an yaqulu. At-tarku dengan al-qawlu, tinggal. Allah tinggal di mana? Okay, you already, you back, you ahli syurga. Sebab apa? Sebab amantu billah, hanya kata beriman. Apakah kamu menyangka begitu? Kamu beriman, kamu orang Islam, sudahlah selesainya, tidak ada apa-apa tanggungjawab. Ini isu kamu. Yang kedua, an yaqulu, kita bangga dengan Islam kita. Hanya kata-kata. Cukupkah dengan itu? Jawab. Ini soalan yang perlu dijawab oleh kita.
Okey. Lalu Allah jawab. Quran ni seronok. Dia tanya, dia jawab. Kalau dia tanya tak ada jawapan, sukar. Kita cari jawapan mana? Kita pun tak ada ilmu. Tapi Quran ni, dia tanya kita, dia jawab. Banyak ilmu sepenuhnya. Soal jawab ada. Allahu Akbar. Macam kita periksa dah. Kita belajar-belajar, ada soal jawab belakang. Senang. Ada contoh. Suatu ketika, semasa saya ambil SRP, saya ni sebab belajar sekolah umur 14. Cerita lama ni. Dah, umur 14. Jadi, ambil ada satu, ada dua, tiga, periksa SRP. Jadi, nak periksa kan, baca kalau dia ni. Saya buat latihan yang belakang, ada soal jawab. Hafal semua yang tu, tak tahu apa pun hafal. Kan? Periksa tu sebiji dalam buku contoh jawapan tu. Oh, jawab. Tak baca soalan, tak baca soalan tak kerti. Jawab. Nampak dah jawapan. Bukit periksa Allah, cikgu tak harap, tapi lulus. Itu Allah nak dorong kita sampai sini. Kalau tidak, tak jumpa dengan kita. Sebab sekolah lewat. Sekolah umur 14, ABC umur 14. Jadi kita. Tapi nak ceritanya, Quran ni rupa-rupanya ada soal jawab. Quran ni ada benda gitu. Kalau ada masalah, jawapan dia dalam tu. Jadi apa jawapan kepada ni? Okey. Jawapan ayat yang kedua. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, wahai umat Muhammad, kitalah. Sesungguhnya kami telah uji. Uji siapa? Alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Quraisy pada waktu itu, mana sekarang ni kita lah. Dah. Fala ya'lam, tujuan Allah uji seluruh umat dulu daripada Nabi Adam, anak Nabi Adam diuji kan, Qabil dengan Habil. Sejak situ sampai hari ini diuji kita. Daripada ujian itu, apa yang Allah dapat daripada kita? Kata Allah, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hasil ujian Allah dengan suruh semaya, suruh puasa, jangan buat tu, jangan buat ni, dia dapat tahu apa maklumat yang diketahui oleh Allah daripada hamba-hambanya. Dia pasti akan tahu siapakah yang benar dengan iman dia. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan dia dapat tahu siapakah yang sebenarnya yang hanya bercakap. Ini bahaya. Bahaya bukan pada tuan-tuan, pada kita semua. Saya yang bercakap ni lagi bahaya. Cakap sedap tapi nak buat berat. Nah, tak cakap lebih baik kadang-kadang. Yang cakap ni Allah kata, lima taquluna ma la taf'alun. Manusia, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Ini bahaya. Nah, tapi nak cakap juga. Sama-samalah kita baiki diri kita, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Allah nak uji, dia nak kelaskan siapakah yang betul-betul dia kata beriman tu kalau diuji dengan perintah, diuji dengan larangan. Itu. Kemudian Allah sebut dalam ayat berikut. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ayat 4. Ataupun orang-orang yang buat kerja buruk tu, yang buat amal yang tidak baik tu, dia faham begini. Apa dia? An yasbiquna. Dia boleh ajar Allah. Senang cerita. Yasbiquna sabaqa. Dia boleh mendahului Allah. Allah plan ini, dia boleh hejah plan ini Allah. Dia boleh buat ikut dia nak. Orang kafir, dia hukum gini, orang kafir ni. Sebab apa dia buat jahat habis-habis di dunia, dan di akhirat dia sangka dia lebih baik, dia dapat syurga. Orang Yahudi kan, orang Yahudi ni dia menentang Islam. Dia kata, kalau Allah dia fikir, orang kafir fikir, kalau Allah beri kebaikan kepada kita di dunia ni dengan kemewahan, sudah pasti akhirat lebih baik bagi kita. Dia fikir cara tak betul, cara kafir. Kan? Jadi Allah tanya dalam ayat 4, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Ada kata kafir sini. Orang-orang yang selalu buat amal buruk tu.
Dia sangka ayasbiquna, dia boleh hejah kami. Itu bahasa mudah. Tak, dia boleh hejahkan. Sa'a ma yahkumu, buruk mikir gitu. Su, buruk mikir gitu. Bukan cara betul mikir gitu. Okey. Yang mikir betul macam mana? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanallah. Sesiapa yang kana adalah dia dulu sampai sekarang dan bila-bila yarju liqa Allah, yang nak sangat jumpa Allah. Dalam surah Kahfi ayat akhir sekali Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa di antara kamu yang ada rasa nak jumpa Allah, maka wajib dia beramal, dan amal itu pasti saleh. Dan yang kedua, jangan syirik kepada Allah dalam ibadah. Bila kita sembahyang, kita minta pada Allah sekali-kali. Apapun Allah uji kita, kita harap dia boleh selesai masalah kita. Ada hikmah, ada kebaikan. Gitu. Jadi kata Allah dalam ayat ini, man kana yarju liqa Allah, siapa di antara kamu yang ada rasa, kita kena rasa, kita kena niat, dan kita kena yakin kita jumpa Allah. Dia kena buat apa? Fa inna ajalallahi la'at. Sesungguhnya masa ajal ni, masa bertemu dengan Allah pasti on the way. On the way. La'at ni makna pasti dekat. Dia tak makin jauh dah. Dia makin dekat nak jumpa. Yalah umur kita kan. Makin hari makin menambah. Tak sedar. Sekarang dekat dengan 60 dah. Dekat dengan kubur dah kita. Saya dah 57. Masuk yang ke 57. Bangsa mungkin lebih, mungkin kurang. Semua kita akan Art ini bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahu Akbar. Dua nama dia di sini. As-sami'. Yang dua al-alim. Kenapa Allah tak ambil nama lain? Ini kunci-kunci tadabbur yang perlu difaham oleh setiap orang yang baca Quran. Sami' dia rujuk kepada ayat pertama tadi, ayyahulu. Orang banyak cakap, Allah dengar kita cakap. Cakap suara, cakap ramai-ramai, Allah sami', dia dengar cakap. Yang kedua, al-alim, nama Allah Maha Mengetahui. Dia tahu rahsia hati siapa-siapa. Kita cakap, kalau hati ikut lain, cakap lain, Allah tak terima. Dia hati dengan cakap ni, dengan buat dia sekaligus. Sebab itulah iman ini dia bagi tiga peringkat. Hati, kita tasdiq, kita kena iqrar, anggota kita kena beramal. Oleh sebab itu Allah bila dia tutup wa huwas sami' ma qulta, Allah amat dengar apa yang saya cakap. Wal alim, Allah amat tahu dalam hati kita. Oleh sebab itu jangan tipu. Saya tak cakap dia datang daripada hati. Sebab itulah kalau tipu saja, khayal saja, sia-sia je. Sia-sia. Begitu. Wa huwas sami'ul 'alim. Itu ayat yang kedua. Ayat yang keenam terakhir, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Ini offer. Ayat last kali bila Allah dah putus, kamu jangan sangka bahawa bila kamu hidup sebagai seorang mukmin ini selesai masalah. Kamu tidak diuji dengan perintah, tidak diuji dengan larangan. Jika kamu diuji dengan perintah, kamu laksanakan, itulah sebenarnya iman. Kalau kamu diuji dengan larangan, lalu kamu tinggalkan larangan, itulah sebenarnya kejayaan. Kenapa kau buat itu ya Allah kepada kami? Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sebenarnya Allah nak tahu siapa cakap benar, siapa cakap saja. Dan Allah dah uji orang-orang sebelum ni. Bukan kita dah kena uji, orang sebelum ini. Allah dapat beza antara iman Nabi Musa dan pengikutnya dengan iman Fir'aun.
dengan mengikut Nabi. Fir'aun beriman. Fir'aun beriman, tuan-tuan. Kalau tengok dalam surah Qasas dan surah-surah lain, dia kata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Ada tempat bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dan kami mukmin. Kata Allah, al-an, wahai Fir'aun, nak beriman sekarang? Tak guna lah. Beriman, nyawa. Masa dia lemah dalam air laut. Akak hangat, ya Allah, dulu beriman. Beriman masa itu, cuma lebihnya Fir'aun ni, Allah tidak hilangkan jasad dia. Allah kekalkan jasad dia sampai hari kiamat. Duk atas bumi orang boleh saksi jasad dia. Tapi dia tak guna. Dia sentiasa dalam kubur dipanggang, dibakar dalam kubur sekarang. Dan di akhirat diadab lebih dahsyat daripada itu lagi. Semua ini diberitakan oleh Allah, disuruh oleh Allah dengan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah akhir kali nasihat pada kita, tuan-tuan sekalian, man jahada, siapa di antara kita yang bermujahadah. Bermujahadah ni banyak sebulah. Ada 4 mujahadah yang disebut di dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Tuan boleh cek mujahadah yang perlu kita buat. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mujahadah ialah orang yang hidup tolong-menolong saat senang dan saat susah. Infak, kalau duit, infak duit. Kalau ada tenaga, infak tenaga. Ada kemudahan, infak apa-apa yang kita mampu. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaidh. Orang yang mampu tahan Allah saat diuji. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang yang tidak ada apa benda yang terdetik di hati dia kecuali dia mampu semua. Ngomong, pada umum, tenang, ubah lambat. Ubah lambat. Dan tua ubah juga. Tak nampak sini. Sebab kita tak selalu. Benda yang bersalah kita maafkan semua. Yang keempat ialah dalam ayat 135. Apa ni? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang yang dia buat benda hak Tuhan larang ataupun tinggal hak Allah perintah, tiba-tiba sedar, rasa salah, cepat-cepat dia minta maaf. Ya, orang yang mukmin ni kadang-kadang buat juga mata salah, kadang-kadang cakap, ya Allah, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat dia maaf, cepat tidak maaf betul. Kita tak boleh. Ya Allah, masa muda lagi nanti tua-tua baru aku minta maaf. Tak boleh gitu. Sifat orang yang beriman, salah hari ini selesai. Sebab itulah kita disunnahkan setiap kali selepas sembahyang jangan bergerak kecuali istighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim 3 kali lah. Lepas itu ikrarkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali, kecuali maghrib dan subuh 10 kali. Hak ni jangan bergerak daripada tempat kecuali selesaikan yang ni. Baru bergerak. InsyaAllah kita akan dijaga hati kita oleh Allah. Kita akan, bila Allah tunjuk dalam benar kita nampak. Kalau tidak, gelap hidup kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sajalah apa yang saya dapat kongsi bersama berkaitan dengan tajuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan musim kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.